warahmatullahi wabarakatuh. Kami kumpulan ke-6 akan membuat pembentangan berkaitan inovasi alat bantu mengajar yang bertemakan kotak ilmu bahasa. Seterusnya. Ini merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 4 orang. Saya iaitu Nurin Awati binti Azmi memegang markah metrik di 2022110339. Rakan saya yang seterusnya. Saya Nur Hamizah binti Ismail, pemegang kad metrik D 202211035571. Seterusnya rakan saya. Saya Nur Faika Sarah binti Muhammad Afif, pemegang kad metrik D 202211034446. Seterusnya. Dan saya yang terakhir iaitu Nur Husna Solihah binti Muhammad Syukri D 2021033372. Baiklah, kita pergi pada isi kandungan, iaitu isi kandungan yang pertama, pengenalan. Yang kedua, faedah alat bantu mengajar. Yang ketiga, cara-cara penggunaan alat bantu mengajar. Yang keempat, kekurangan ABM. Yang kelima, cadangan penambahbaikan. Dan yang terakhir ialah kesimpulan. Seterusnya. Baiklah, pengenalan. Pengenalan kepada ABM kami iaitu kami menginovasikan kotak ilmu bahasa iaitu berkaitan kata nama yang terbahagi kepada 2, kata nama khas dan kata nama am. Baiklah, definisi ABM ialah menurut Brown JW 1983 mengatakan bahawa bahan bantu mengajar atau alat bantuan mengajar merupakan satu kelengkapan yang digunakan oleh guru atau murid untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di bilik darjah. Seterusnya. Baiklah, bahan-bahan yang digunakan dalam ABM kami iaitu yang pertama, 6 pin bowling dan 1 bola kecil. Yang kedua, 2 kotak kasut dan 1 kotak besar. Yang ketiga ialah pembalut hadiah yang pelbagai warna. Dan yang terakhir ialah hiasan bintang dan pelekat lut sinar. Seterusnya. Baiklah, kita beralih kepada faedah kotak ilmu bahasa yang telah kumpulan kami laksanakan. Antara faedah-faedah yang dapat diperoleh adalah yang pertama, pelajar lebih memahami isi pengajaran yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, dapat mempertingkatkan minat murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana melalui permainan yang kami sediakan ini, murid akan berasa lebih teruja dan seronok apabila guru mengajar. Yang ketiga, dapat menguatkan kefahaman dan mempercepatkan perkembangan perbendaharaan kata. Dan yang keempat, proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih berkesan. Hal ini adalah kerana guru akan lebih mudah dalam menyampaikan ilmu pengajaran apabila menggunakan kotak ilmu bahasa yang telah kumpulan kami inovasikan ini. Baiklah, seterusnya mempersilakan pembentang seterusnya untuk meneruskan pembentangan. Baiklah, seterusnya iaitu cara-cara penggunaan kotak ilmu bahasa ini. Langkah pertama, seorang pelajar dikehendaki hadir ke hadapan kelas. Langkah yang kedua, pelajar tersebut dikehendaki memasukkan tangannya ke dalam kotak ilmu bahasa. Langkah yang ketiga, pelajar dikehendaki menggaulkan tangannya dan memilih satu pin bowling secara rawak. Langkah yang keempat, pelajar perlu mengenal pasti perkataan apakah yang tertulis di pin bowling tersebut. Seterusnya, langkah yang kelima, sekiranya pelajar tersebut mendapat perkataan Kuala Lumpur, dia perlu mengenal pasti golongan kata nama apakah perkataan tersebut, sama ada golongan kata nama am atau kata nama khas. Langkah yang ke-6, setelah pelajar mengenal pasti golongan kata, dia perlu memilih antara 2 jenis kotak yang berlabelkan kata nama am dan kata nama khas untuk melontarkan bola ke dalam kotak yang diisi. Kemudian, guru akan memberikan 1 biji bola kepada pelajar untuk dilontarkan ke dalam kotak yang diingini. Seterusnya. Langkah yang terakhir, setelah berjaya melontarkan bola, pelajar perlu membina satu ayat yang lengkap dalam bentuk desain berdasarkan perkataan yang diperolehi.
Contoh, saya berasal dari Kuala Lumpur, Malaysia. Jika jawapan yang diberikan oleh pelajar adalah betul, maka pelajar tersebut akan diberikan ganjaran. Namun, jika jawapan tersebut salah, maka pelajar tersebut tidak akan mendapat ganjaran. Untuk memahami langkah penggunaan alat bantu mengajar ini secara lebih jelas, kami akan memainkan sebuah video. Assalamualaikum, ini merupakan inovasi kumpulan kami iaitu kotak ilmu bahasa. Topik yang dibincangkan iaitu golongan kata nama yang terdiri daripada kata nama am dan kata nama khas. Terdapat 6 pin bowling dan di setiap pin bowling tersebut ditulis perkataan terdiri daripada kata nama am dan kata nama khas. Cara-cara bermain. Pada permulaan permainan, pelajar dikehendaki hadir ke hadapan kelas. Kemudian, pelajar dikehendaki memilih satu pin bowling secara rawak. Setelah itu, pelajar dikehendaki mengenal pasti perkataan tersebut merupakan kata nama am atau kata nama khas. Saya dapat murid. Murid merupakan kata nama am. Pelajar akan melontarkan bola ke dalam kotak untuk klasifikan jenis kata nama. Dan pelajar dikehendaki meminat satu ayat yang lengkap. Murid itu merupakan pelajar cemerlang. Akhir sekali, sekiranya pelajar memberi jawapan dengan betul, maka ia akan mendapat ganjaran. Permainan diteruskan oleh pelajar yang lain. Saya dapat Kuala Lumpur. Kuala Lumpur adalah kata nama am. Kemudian pelajar akan meletakkan bola ke dalam kotak yang diingini dan meminat ayat yang lengkap. Saya berasal daripada Kuala Lumpur. Awak salah tu. Kuala Lumpur adalah kata nama khas, bukan kata nama am. Ya, betul tu. Kuala Lumpur bukan kata nama khas. Pelajar tersebut membuat pilihan yang salah. Maka, dia tidak mendapat ganjaran. Baiklah, itu saja cara-cara bermain kotak ilmu bahasa ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi. Baiklah, pembentangan diteruskan di pembentang seterusnya. Terima kasih saudari Nurin atas pembentangan itu tadi. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan hari ini mengenai kekurangan dan cadangan penambahbaikan. Terdapat 3 kekurangan kotak ilmu bahasa yang telah kami kenal pasti. Antaranya adalah mudah merosak, saiz kotak terlalu kecil dan proses pembuatan agak lama. Untuk pengetahuan saudara dan saudari, kami menggunakan kotak sebagai asas bahan inovasi ini. Sifat semula jadi kotak yang nipis menyebabkan ia mudah diserap air. Oleh itu, sekiranya tiada penjagaan yang rapi, maka bahan inovasi akan mudah rosak. Selain itu juga, bahan inovasi ini bersifat ringan dan tidak kukuh. Dalam kaedah penggunaan bahan inovasi ini, terdapat langkah di mana memerlukan pelajar melontarkan bola. Sekiranya bola yang dibaling itu terlalu kuat, maka bahan itu akan mudah rosak. Seterusnya, saiz kotak yang terlalu kecil. Sekiranya saudara dan saudari melihat klip video yang dipaparkan sebentar tadi, saiz kotak pada jenis kata nama iaitu kata nama am dan kata nama khas terlalu kecil. Disebabkan oleh itu, ia menyukarkan pemain untuk membuat balingan secara tepat. Malah, pelajar tersebut terpaksa mengulangi balingan beberapa kali sehingga berjaya. Kekurangan yang terakhir iaitu proses pembuatan agak lama. Sudah terang lagi bersuluh, setiap bahan inovasi yang diciptakan sendiri memerlukan tempoh masa yang lama untuk disiapkan. Dalam proses pembuatan bahan inovasi ini, kami memerlukan waktu yang lama untuk membuat balutan, pemotongan dan penampalan agar bahan inovasi kami kemas. Slide seterusnya mengenai cadangan penambahbaikan. Slide seterusnya mengenai cadangan penambahbaikan. Setiap kekurangan bahan inovasi yang diciptakan haruslah mempunyai penambahbaikan agar bahan inovasi yang diciptakan itu mempunyai berkesan yang baik. Justru itu, dalam konteks inovasi ini, antara cadangan penambahbaikannya ialah dengan menggantikan pin bowling kepada bola. Hal ini dikatakan demikian kerana saiz pin bowling yang tak sekata menyebabkan pelajar sukar untuk mengambilnya. Selain itu juga, cadangan penambahbaikan bahan inovasi ini adalah dengan menggunakan saiz kotak yang lebih besar pada kotak jenis nama.
Hal ini dapat dilihat melalui masalah pemain yang sukar membaling bola secara tepat. Justeru, penggunaan saiz kotak yang besar mampu mengatasi masalah tersebut. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Slide seterusnya akan disambung oleh rakan pembentang yang lain. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada saudari. Saya akan meneruskan pembentangan di akhir, iaitu pada bahagian kesimpulan. Bahan bantu mengajar adalah merupakan bahan yang sangat penting sebagai media dalam pengajaran. Pemilihan bahan bantu mengajar bergantung kepada keperluan mata pelajaran dan kepada pemilihan bahan bantu mengajar bergantung kepada keperluan mata pelajaran dan kemahiran yang hendak dihajar. Alat bantu mengajar yang kumpulan kami sediakan ini sudah terang lagi bersuluh amat efektif untuk memudahkan pelajar memahami pengajaran yang disampaikan oleh guru di samping dapat menarik minat pelajar untuk menimba ilmu. Dan semoga kotak ilmu bahasa yang telah kumpulan kami laksanakan ini dapat dijadikan inspirasi kepada guru-guru di sekolah yang lain untuk menggunakannya. Baiklah, berikut ini adalah merupakan beberapa kemping gambar bagi kotak ilmu bahasa yang telah kumpulan kami sediakan. Baiklah, sebelum kumpulan kami berakhir, izinkan saya untuk memberikan serangkap pantun. Bunga redap di atas para, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun, kemaafan dipinta. Sekian, terima kasih. Itu sahaja dari kumpulan kami.